Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan yang saya amat hormati. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Kepada yang sudah lama bersama di dalam channel ini, semoga Anda terus sentiasa bersama dan terus memberikan sokongan padu. Anda memang terbaik. Dan kepada yang baru di dalam channel ini, selamat datang admin ucapkan. Di dalam banyak-banyak Perdana Menteri. Daripada tak kisahlah era Muhyiddin, Ismail Sabri, Pakla, Tun Mahathir, Najib Razak, Muhyiddin Yassin, dan Anwar Ibrahim pada hari ini, sudah pasti ada yang diminati, ada yang digemari rakyat, dan ada yang tidak suka kepada mana-mana kepimpinan di antara beberapa PM yang saya sebut sebentar tadi. Nah, berkaitan dengan ini, adakah Anwar Ibrahim yang menjadi Perdana Menteri hari ini mungkin bakal meneruskan penggal seterusnya sebagai Perdana Menteri sekiranya PRU 16 nanti beliau masih menjadi favorite kepada rakyat Malaysia? Nah, mungkinkah satu berita yang saya jumpa ini, yang saya temukan melalui Harapan Daily, mungkinkah ini penyebab Mahathir, Muhyiddin dah tak ada harapan nak tumbangkan Anwar? Mahathir suruh ikat perut, Muhyiddin potong imbuhan, PMX yang dibenci bantu penjawat awam. Itulah saya tanya tadi, adakah ini menjadi satu berita yang membuatkan Mahathir dan Muhyiddin dah tak ada harapan nak tumbangkan PMX? Anwar bukan scammer dan beliau membuktikan reformasi yang mahu dilakukan dikotakan walaupun dimaki hari-hari, tetapi Anwar tetap membela nasib lebih 1 juta penjawat awam. Penjawat awam turut berkongsi rasa teruja mereka menerima kadar gaji baharu melalui pelbagai hantaran di media sosial, dan antaranya, Alhamdulillah, terima kasih Kerajaan Madani. Saya ucap terima kasih bagi pihak isteri saya sebagai seorang penjawat awam. Kenaikan gaji sekitar RM500 lah untuk beliau kali ini. Kata beliau, lagi setahun akan naik sekitar 500 sekali lagi. Syukur Alhamdulillah. Semoga Allah mempermudahkan urusan Kerajaan Madani untuk memerintah negara ini, kata Zul Ismail dalam ruangan FB. Saudara-saudara, mungkinkah ini satu berita yang memang penyebab kepada Mahathir dan Muhyiddin tidak mampu lagi untuk tumbangkan Anwar? Mungkinkah ramai rakyat Malaysia yang memilih Anwar kerana perkara ini? Dalam satu berita bertajuk, Mahathir suruh ikat perut, Muhyiddin potong imbuhan, PMX yang dibenci bantu penjawat awam. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia, saudara-saudara yang saya amat hormati. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Baru-baru ini rakyat Sabah, negeri di bawah Bayu, digemparkan dengan pelantikan TYT Baharu Sabah, Musa Aman. Tahniah diucapkan. Rakyat Sabah telah terima berita tergempar ini dengan lantikan TYT yang baru. Jadi ada yang bertanya, adakah lantikan ini atas kuasa Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan juga Ketua Menteri Sabah? Nah, saudara-saudara, satu tulisan daripada Syabuddin bertarikh 21 Disember. Anwar sepatutnya nasihatkan Haji G calonkan nama lain selain Musa Aman. Adakah dengan ini pelantikan Musa Aman sebagai TYT ini adalah satu pelantikan yang tidak adil, kerana
Anwar sepatutnya nasihatkan Ketua Menteri Sabah untuk mencalonkan nama lain selain Musa Aman. Berbeza dengan kenyataan juru cakap Kerajaan Perpaduan, Fahmi Fadzil, yang mengatakan cadangan nama calon yang di Pertuan Negeri Sabah adalah hak Ketua Menteri menentukannya dan tidak melibatkan PM. Tetapi penjelasan Anwar jelas menunjukkan perkara sebaliknya. Anwar dipetik sebagai berkata, beliau telah menasihati yang di Pertuan Agung, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, mengenai beberapa nama lain untuk dipertimbangkan sebagai yang di Pertuan Negeri Sabah yang baru. Maksudnya, Anwar telah menasihati yang di Pertuan Agung, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, mengenai beberapa nama lain untuk dipertimbangkan. 1,5 tahun berlalu, Ketua Menteri tiba-tiba mencadangkan satu nama. Saya tanya dia, ada nama lain tak? Sudah tentu ada 2 atau 3 nama. Bila surat sampai, hanya satu nama. Tapi bolehkah saya menasihati Agung? Bolehkah kita pertimbangkan nama lain dengan kelulusan negeri? Sudah tentu boleh. Adakah saya buat begitu? Saya buat, katanya. Dalam kenyataan ini, beberapa fakta yang disebut Anwar ialah beliau telah menasihati Agung berkenaan beberapa nama lain untuk dilantik sebagai yang di Pertuan Negeri Sabah. Ketua Menteri Haji Jinor mengakui ada beberapa nama lain selain Tun Musa Aman yang boleh dicalonkan sebagai yang di Pertuan Negeri Sabah. Haji Ji akhirnya hanya menyerahkan satu nama. Anwar mengesahkan beliau sebagai PM boleh menasihati Agung. Nama calon selain Tun Musa boleh dicalonkan dengan kelulusan Kerajaan Negeri Sabah. Berdasarkan kenyataan Anwar, bermakna yang disebut Fahmi sebelum ini terbatal dengan sendirinya. Fahmi sebagai Menteri Komunikasi seolah-olah menyebarkan berita palsu kepada rakyat. Sebagaimana disebut Anwar, PM boleh dan ada kuasa untuk campur tangan dalam pelantikan yang di Pertuan Negeri Sabah. Berbeza dengan kenyataan Fahmi bahwa PM tiada kuasa untuk campur tangan. Lagi pula, parti yang memerintah Sabah sekarang adalah GRS plus PH setelah cubaan menggulingkan Haji Ji melibatkan kerjasama UMNO dan Warisan pada 2020 menemui kegagalan. Dengan kedudukan PH ada bersama dalam Kerajaan Negeri Sabah dan PH sebelum ini mengecam pembebasan Tun Musa Aman daripada 46 tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram. Tindakan Anwar membiarkan Tun Musa dicalonkan sebagai yang di Pertuan Negeri Sabah adalah sesuatu yang memalukan gabungan itu sendiri. Ini bukan soal Agung yang memperkenankan pelantikan itu, tetapi mengapa nama selain Tun Musa tidak dicalonkan. Jadi saudara-saudara, jika Anwar mengatakan ada beberapa nama lain, boleh dipertimbangkan dan nama selain Tun Musa itu boleh dicalonkan dengan persetujuan Kerajaan Negeri Sabah. Mengapa Anwar tidak mengusahakan perkara itu? Kenapa beliau tidak memujuk, menasihati atau memberi arahan kepada Haji Ji sebagai PM agar tidak mencalonkan nama Tun Musa? Mengapa Anwar membiarkan Haji Ji hanya mencalonkan satu nama saja, yaitu Tun Musa, dan selepas itu baru beliau mahu menasihati Agung? Anwar dalam hal ini tidak sepatutnya berlindung di sebalik nama Agung, sedangkan beliau boleh memainkan peranannya. Bukankah menasihati atau memujuk Haji Ji lebih mudah lantaran PH adalah sebahagian Kerajaan Negeri Sabah? Soal Syabudin Husin. Nah, pada akhirnya, mungkinkah ada calon TYT yang lain yang tidak dihantar di dalam surat tersebut? Mungkin Joseph Pairing Kitingan, mungkin juga Pandekar Amin Mulia. Nah, Anda rasa siapa yang layak sebenarnya jadi TYT? Apa komen Anda?